Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina ala rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi kita sambung lagi berkenaan dengan ad-din. Justru bagi memastikan kehidupan kita sentiasa berlandaskan kepada kehidupan kehidupan mengikut ad-din, mengikut agama Islam, iaitu menjalani kehidupan mengikut cara hidup Islam. Maka kerana cara hidup Islam inilah yang akan menjadikan kita sebagai hamba Allah dan juga khalifahnya, yang merupakan kedua-dua merupakan hikmah menjadikan Allah Ta'ala akan hambanya, dan juga merupakan tujuan hidup seorang Muslim, seorang mukmin, matlamat kehidupan ataupun dia panggil wawasan KPI kehidupan sebagai seorang mukmin Muslim yang beriman. Jadi itulah matlamat kita, yakni menjadikan diri kita, membentuk diri kita supaya menjadi hamba Allah dan juga khalifahnya, dengan cara kita mengamalkan kehidupan dalam kehidupan kita, yang kita mempraktikkan kehidupan kita, mempraktikkan agama dalam kehidupan kita. Jadikan agama sebagai way of life, yakni agama Islam. Itu dia. Jadi bagi orang kata nak mencapai matlamat ini, nak membentuk diri kita menjadi hamba Allah dan juga khalifahnya di atas muka bumi ini, nak memastikan diri kita ni sentiasa hidup dalam keadaan kehidupan beragama, maka kita perlu memahami hukum syarak, iaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Jadi dulunya hamba telah bagi ta'rif hukum taklifi, ta'rif hukum syarak, ta'rif hukum taklifi, dan kali ininya insya-Allah kita ulas sikit berkenaan dengan apa itu hukum taklifi. Ada berapa? Maka hukum taklifi ni dia ada 5. Yang pertamanya wajib. Wajib ni ialah perkara yang kita tuntut melakukan perkara itu sebagai tuntutan yang putus. Maknanya kita tuntut melakukan perkara ini, para wajib ini sebagai tuntutan yang putus. Itu dia panggil wajib. Itu kita diperintahkan, kita disuruh, kita dituntut melakukannya. Sebagai tuntut itu setara mana? Putus. Apa makna tuntut itu putus? Yakni kita apabila kita melakukannya, menunaikannya tuntut ini, kita dijanjikan balasan pahala dan sudahnya masuk syurga. Dan kalau kita tinggalkannya, tidak tunaikan tuntut wajib ini, kita dijanjikan balasan dosa dan masuk neraka. Kenapa ulama meletakkan ianya dijanjikan? Kerana balasan pahala untuk buat kebaikan, untuk yang menunaikan tuntut wajib, dan balasan
dosa dan neraka bagi orang yang meninggalkan tuntutan wajib ini belum diberi lagi. Pahala beri dah, tapi balasan itu belum ditunaikan lagi. Bila ditunaikan, insya-Allah bila mati ataupun di akhirat seksa. Sebab itulah dipanggil kita ni dijanjikan pahala dan bila dia tunaikan tuntutan wajib dan dijanjikan dosa bila tidak tunaikan tuntutan wajib. Itu wajib. Yang kedua sunat. Sunat ini ialah perkara yang dituntut kita melakukannya sebagai tuntutan yang tidak putus. Apa artinya yang tidak putus? Yakni kalau kita kerjakan perkara sunat ini, kita dijanjikan balasan pahala dan syurga. Seandainya kita tinggalkan perkara sunat ini, maka kita tidak dijanjikan apa-apa. Berapa banyak perkara wajib, berapa banyak perkara haram, berapa banyak perkara sunat tu, waktu tu kena belajar dalam kitab lain lah. Ada ni ayat ta'rif hukum saja dulu. Yang ketiganya tahrim ataupun haram. Haram ni perkara yang dituntut kita meninggalkannya sebagai tuntutan yang putus. Iaitu kalau kita tinggalkan perkara haram, kita dijanjikan balasan pahala dan syurga. Kalau kita tinggalkan perkara haram tu kerana menjunjung titah perintah Allah Ta'ala. Dia ada kait sikit. Tetapi kalau kita melakukan perkara haram, kita dijanjikan balasan dosa dan neraka. Itu dia. Itu dipanggil tutup tinggal yang putus. Yang ketiganya karahah ataupun makruh. Makruh ni ialah perkara yang dituntut kita meninggalkannya sebagai tuntut tinggal yang tidak putus. Tidak mandatory kalau ni kata. Tidak mandatory. Putus ni mandatory lah, mudah bahasa baru ni, walaupun tidak tepat sepenuhnya, tapi dia makna dia tu hampir tepat lah. Tu dia. Apa maknanya? Yakni perkara makruh ni dikatakan tuntut tinggal sebagai tuntut tinggal yang tidak putus, iaitu kalau kita meninggalkan perkara makruh dengan niat kerana menjunjung titah perintah Allah Ta'ala, kita dijanjikan balasan pahala. Pahala dan sudahnya masuk syurga lah. Dan kalau kita lakukannya, kita tak tinggal, kita buat perkara makruh, kita tidak dijanjikan apa-apa. Dia akas bagi sunat wajib, akas bagi haram, sunat akas bagi makruh. Yang terakhirnya ibahah ataupun kata dalam bahasa Melayu kita harus. Perkara harus ni perkara yang tidak dituntut apa-apa kalau kita melakukannya dan juga kita meninggalkannya. Seperti kata, kalau kita buat pun tak ada duk kena gapo. Kalau kita tinggal pun tak ada duk kena gapo. Tak ada duk kata boleh pahala kau masuk neraka dak. Tu dia. Tidak dijanjikan apa-apa. Maka perkara sia-sia ni memanglah dari segi hukumnya kalau kita lakukan dia pun tak ada dikenakan apa-apa. Namun biasa rolik kita ni, contohlah kita kata berbual kosong. Maksud berbual kosong harus ni tidak buat duk cara benda-benda haram lah. Seperti tidak duk ngopak kat orang dah, ataupun tidak duk menipu, tidak duk belawak, tidak duk caci orang lah. Tu dia panggil buat yang biasa. Buah yang harus. Namun apabila kita buah banyak ni tersalah. Bila kecek banyak banyaklah silap. Nak wisdak kadang-kadang tu mari godaan nafsu setan, nak wisdak kecek dia tambahlah hak belawak sikit,
hak cara orang sikit, hak ngopak orang sikit. Tu dia. Itu satu sudut. Itulah hukumnya asalnya tidak haram. Yang keduanya, kalau berbuah kosong ni buang masa saja. Kita sia-siakan. Sia-siakan hidup kita. Yang ketiganya, ulama-ulama tasawuf tidak galakkanlah kita habiskan masa kita dengan sia-sia, kerana setiap apa yang kita kata tu kan ditulis oleh malaikat. Tengok buku catatan amal dia, tak ada ke satu kita di akhirat seksa. Itu dia. Jadi biarlah bermanfaat, sama ada manfaat dunia ataupun akhirat perbualan kita tu. Jadi banyak lagi lah perkara yang negatif yang terdapat pada perkara yang sia-sia. Dan biasanya dia akan diheret kepada perkara haram. Sia-sia ni. Kalau boleh jauhkanlah. Jadi cukup setakat tu, insya-Allah kita akan sambung balik lepas pada ninya pagi besok ke hukum wad'i pula. Wallahu a'lam wa ilaihil marji' wal ma'ab.